Sayyidina Umar Ibn Khattab. Di beranak fis sanati tsalisata asyarata, yakni pada tahun yang ke-13. Tahun yang 13 min miladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilahirkan dia pada tahun yang ke-13 daripada hari peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata permulaan daripada lahir Nabi saat itu tahun yang ke-13. Makna 13 tahun sudah dilahirkan Nabi, maka dilahirkan Umar Ibn Khattab. Makna kata Umar ni muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 13 tahun. Wa turabba, dan dibela akan dia, diasuh akan dia akan Umar ni. Ada mau asuh dia masa jahiliyah dulu, masa ia budak-budak orang asuh dia lagu mana. Nah, orang panggil turabba ataupun tarbiyah, diasuh, dibelakan akan dia akan Umar ala syahamati, di atas berani, wan najdati wan najidati, najidah, lagi pula di atas berani dan pula di atas bekai. Makna kata orang bela dia, hajar dia Umar ni di atas berani. Makna kata dia hajar wi berani, lagi pula hajar dia saat itu wi bekai, lagi pula bisa dia ni. Lagi pula dia ni wal hamiyatil jahiliyati, dan kekerasan bagi orang-orang jahiliyah. Makna kata dibelakan Umar dan diasuhkan Umar di atas berani dan di atas bekai dan di atas kekerasan bagi jahiliyah. Asal Umar tu makna kata hidup pada dia tu orang panggil bekai. Dia mau asuh dia di bekai. Asuh tu di atas kata dia tu berani. Dia tu berani dan bekai. Lagi pula dia tu orang panggil asuh di atas kekerasan bagi orang-orang yang jahil tukir. Jahiliyah ni orang jahil tukir lah. Tu dia. Walamma ja'al islamu, dan tak kalau datang oleh orang Islam. Tak kalau datang oleh orang Islam saat itu. Walamma ja'al islamu, dan tak kalau datang oleh orang Islam, kana datanglah oleh Islam, datang agama Islam mari, hatta Islam saat itu mari pada Nabi tu pendakwah, mengajakkan mereka pergi pada Islam. Dulu Umar ni satu orang yang berkain, satu orang yang berani, satu orang yang bisa, satu orang yang kedebel dan orang yang kerah. Walamma ja'al Islam, dan tak kalau datang oleh orang Islam, datanglah Islam, agama Islam tu datang. Mari apabila dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi maka turunkan agama Islam melalui Jibril. Maka turun kepada Nabi, wahyu pada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Ada tak kalau datang Islam zat ni, kana adalah ia Umar ni min aksaril mu'aridina, daripada kebanyakan, dia tu setengah daripada kebanyakan orang yang duk meletengi mereka itu, yang duk menggalengi mereka itu, lahu akan dia akan al-Islam. Makna kata apabila Islam tu datang, Islam tu mari, turun mari, maka dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setengah daripada orang yang banyak letak Islam, sekali dengan Abu Jahal, sekali dengan Abu Lahab, ialah setengah daripadanya Umar Ibn Khattab. Tuan kata wa kana adalah ia Umar min aksaril mu'aridin, daripada setengah daripada kebanyakan orang yang meletengi dan menggalengi baginya bagi al-Islam. Kemudian falamma hajaral muslimun, maka tak kalau berhijrah oleh orang Islam. Orang Islam pun hijrah, orang Islam pun berpindah. Berpindah pergi ke mana? Ila ardil habasyati, pergi kepada bumi Habasyah. Dah tak ada berhijrah pindah pergi pada Madinah lagi. Ni makna kata orang Islam tak ada duk, tak tahan, dengan demo duk kena, dengan demo duk menyakiti orang Quraisy, duk menyakiti orang Islam yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat marah, maka orang Islam nak duk tak boleh minta izin ke Nabi nak hijrah pergi pada bumi Habasyah. Mula-mula berpindah Madinah, dak pindah pergi pada Habasyah. Kenapa berpindah? Tu falamma hajaral muslimun, tak kala berhijrah oleh orang Islam. Hijrah apa ni? Khaufal fitnati, kerana takut daripada fitnah orang-orang kafir Quraisy. Kerana mereka tu takut daripada bala, daripada fitnah, daripada menyakiti orang Quraisy, maka berpindah setengah-setengah berhijrah pergi kepada Habasyah. Manallahu alaihi bil Islam,
telah menikmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun menikmat apabila orang Islam saat ni tu dah nak duduk tak tahan, duduk tak lekat di bumi Mekah kerana banyak menyakiti, banyak fitnah, banyak kena oleh orang kafir Quraisy. Manallahu alaih, menikmati oleh Allah ke atas orang Islam. Bil Islam, dengan sebab Allah Ta'ala buat turunkan Islam. Manna alaihi, telah menikmati oleh Allah alaihi, di atasnya, di atas umat tu. Dah menikmati ketika ni orang Islam takut sangat, gerung sangat, siapa berpindah berhijrah pergi kepada Habasyah, kerana takut pada umat, takut pada yang lain lagi. Manallahu alaih, telah menikmati oleh Allah alaihi ay ala umara bil Islam, dengan agama Islam. Allah Ta'ala pun menikmati bubuh nikmat ataupun kurnia nikmat, dunia orang panggil ketenangan kepada umat dengan Islam, bi barakati da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab berkat doa Nabi. Sebab berkat doa Nabi, maka Allah Ta'ala pun capak di dalam hati bagi Umar Ibn Khattab berasa lembut. Berasa mikir. Duk buat kena orang Islam, duk karut orang Islam, duk kejam orang Islam, duk menyakit orang Islam, maka Allah Ta'ala pun menikmati bubuh nikmat ataupun perasaan di dalam hati bagi umat dengan sebab berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa lagu mana weh? Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ni doa Nabi ni. Dan Nabi doa nak apabila ketika ni marah sangat orang kafir Quraisy terhadap orang Islam, menyakitinya kafir Quraisy di atas orang Islam, maka Nabi pun tahu nak buat kerana setengah-setengah tu berhijrah pergi pada Habasyah. Lepas daripada tu Nabi pun berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Wahai Allah, hendak engkau memperkuatkanlah, hendak engkau memuliakanlah, mengkukuhkanlah, kuatkanlah al-Islam, akan agama Islam itu, memperkuat bi Umar, dengan sebab Sayyidina Umar, dengan sebab masuk Islam Umar. Ni Nabi berdoa. Ni setengah daripada doa sini, setengah daripada riwayat lain Nabi doa nak Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Dah setengah doa. Ya masa ni duk debel le kota Mekah, duk bisa le kota Mekah orang yang baik Abu Jahal dengan Umar. Maka Umar ini sama dia, Umar ni pertamanya Umar Ibn Khattab, yang keduanya Umar Ibn Hisham. Siapa dia Umar Ibn Hisham? Kena kepada Abu Jahal. Maka Nabi saat ni tu wasal letih weh. Berasa penat weh, berasa susah hati weh. Orang Islam setengah-setengah duduk tak boleh Mekah, siapa kena hijrah pergi pada kota Habasyah, kepada bumi Habasyah. Nabi pun akad tangan berdoa dengan Allah, Allahumma a'izzal Islam. Hei Allah, minta muwi kuatkanlah agama Islam bi Umar, bi Umar, dengan sebab Sayyidina Umar, ataupun bi dukhuli Umar fil Islam, dengan sebab masuknya Umar pada Islam. Nabi pun berdoa. Maka setengah pada doa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Hei Allah, minta muwi kuatkanlah agama tu dengan salah satu daripada dua orang Umar. Yang pertama Umar Ibn Hisham, yang kedua Umar Ibn Khattab. Tapi Allah Ta'ala terimakan doa sebelah balik Umar Ibn Khattab. Orang Islam sangat takut ni. Pagi telah ni lah, kau baru ni kau takut masa kena. Masa kau ayat kasut dah. Takut lah. Paling Mekah pun kau ayat kasut dah dulu. Masa dulu dia panggil timur kut ayat kasut. Bukan lah ni masa Rasulullah lagi. Apabila Rasulullah saat ni tu orang panggil dan duk ke dakwah 13 tahun, Pak Abu Jahal, Abu Lahab buat ni. Malam tu duk pakat kapal bersorak di Darun Nadwah nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun nak igat Nabi, ataupun nak halau Nabi tu bila kota Mekah. Maka pandangnya dua-dua tu tak diterima. Terimanya sebelah balik bunuh. Apabila bunuh Nabi, Nabi tu dah lari duk dengan Abu Bakar di Jabasu. Maka ketika tu Abu Jahal perakat, hari ni kita jangan duk jual dengan orang Islam. Kita jangan jual. Orang Islam nak beli barang kita ke apa, jangan jual. Orang panggil ke ayat kasut. Orang panggil cara al-iktisad. Apa? Isar. Yang isar makan ni, beli ye, gapo semua tu dah. Tak boleh jual. Kota Mekah semua orang kafir semua, jangan duk jual kepada orang Islam. Orang panggil kod ayat kasut timur dah satu. Jangan jual. Walaupun gandum, walaupun saka, walaupun gapo, jangan jual kepada orang Islam. Ya takut ayat kasut ni bukanlah ni dulu. Pas kita dulu masa 17 tahun dulu, 10 tahun dulu, takutnya deh duk le rumah pemalam pukul 8 katuk pelita pirah tidur pirah tahan yak kelikong kok mau kita takut masa tu dah kan.
Apa orang Islam masa tu pun takut macam tu. Kau kapi ku duduk comong, hok mondok tengok mata. Mana itu pegai wak tinok, wak hino, heret pada pasir, godel, pukul, siapa mati pun ada, berdarah merah pun ada. Macam-macam. Orang Islam tak tahan nak duduk takut weh. Tapi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa mintalah ya Allah minta kuatkanlah Islam ni sebab masuk Islam oleh Umar Ibn Khattab. Tengok. Fa'ata, apabila Nabi itu berdoa, fa'ata maka datang ia Umar. Umar pun datang. Selepas daripada Nabi itu berdoa, Umar pun datang. Datang saat ni tu Darul Arqami, akan rumah bagi Al-Arqam. Dah. Nabi pun datang, nak Umar pun datang kepada rumah bagi Darul Arqam, rumah bagi Darul Arqam, ibni Abil Arqam, anak bagi Abil Arqam, ibni Abi Jundi Asadin, anak bagi bapa Jundi Asad. Ibni Abdullah ibni Amrin ibni Makhzumin. Maka Umar pun setika ni dia pun datang. Datang mari kepada rumah bagi Al-Arqam ibni Abil Arqam ibni Abi Jundi Asadin ibni Abdullah ibni Amrin ibni Makhzum. Kama dia rumah bagi Darul Arqam ni datang Umar kepada rumah Darul Arqam allati kana Rasulullah. Rumah Darul Arqam ni allati yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Darul Arqam Umar datang ni ada Rasulullah. Rasulullah saat itu mustakhfiyan fiha, duduk sembunyi ia Rasulullah. Duduk menyuluti diri, duduk menyusuk diri dan bersembunyi ia Rasulullah fiha padanya, pada allati ataupun Darul Arqam. Jadi ketika Umar tu datang mari pada Darul Arqam, rumah Darul Arqam yang negara di Darul Arqam, maka dalam keadaan hal tu Nabi tu ada di rumah bagi Darul Arqam, kama dia Nabi duk sembunyi pada rumah bagi Darul Arqam. Duk sembunyi situ, nyusuk situ weh. Lepas pada Nabi duk menyusuk situ, duk menyulik diri situ, duk sembunyi di situ, wadana dan hampir ia Umar mendekati Umar bil Islam, kepada agama Islam. Jadi Umar pun datang dengan sebab Nabi itu berdoa, Tuhan terima doa Nabi. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Hei Allah, minta mulilah kuatkan agama Islam ni dengan sebab masuknya Umar tu kepada Islam. Ni doa Nabi. Lepas tu Allah Ta'ala pun terima doa Nabi. Terbuka hati Umar, taufik hidayat pada Umar, berasa nak mari pada Darul Arqam. Kamar dia Darul Arqam ni, Nabi duk sembunyi situ, duk menyusuk di rumah Darul Arqam. Maka ketika ni Umar ni wadana dan hampir ia Umar bil Islami, dengan agama Islam. Dengan agama Islam. Maka ketika ni Umar puasa kau nampak dah weh. Awasa duk setuju. Lagi pula orang panggil berasa ke apa ya? Yakni berasa Umar saat ni tu orang panggil berasa mendekati kepada Islam, berasa tak benci sangat dah pada Islam, berasa tak seteru sangat dengan Islam. Dulu dia lah orang galak Islam, dulu dia lah orang gapo, orang sekat Islam, tapi sekarang dia ni orang mendekati kepada Islam. Berasa nak rapik dengan Islam. Sebab tu dulu kita tahu orang ni benci sekali kepada Islam. Benci sekali lah kau tok pakai. Dah. Akhir-akhir tu balik hati dia lah orang paling kena tok pakai, kena kepada pondok. Dulu dia benci ke orang dakwah. Lama tu apa dia orang kasih pada dakwah. Sebab tu orang panggil orang mana benci sangat tu, orang tu Tuhan nak balik hati mudah sekali. Dah supaya Umar. Dulu dia orang galeh, orang yang sekat, masalah Islam, sekat adik tino dia gini-gini, adik tino siapa getar-gegar. Tapi akhir-akhir dia ni lah orang yang paling molek dengan Islam, paling kasih pada Islam, paling rapik dengan Islam. Wa asyara, dan mengisyaratlah ia Umar. Umar pun isyarat ala Rasulillah, di atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ni Rasulullah tu duduk sembunyi ataupun duduk sembunyi, duduk menyuliti diri, ialah di rumah Darul Arqam. Maka Umar pun tahu kata Rasulullah ada di situ. Wa asyara, dan mengisyaratlah ia Umar ala Rasulillah, di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarat bitarkil ikhtifai, dengan tinggallah akan sembunyi diri, tak saduk nusuklah ya Muhammad. Tak saduk menyulitilah akan dirimu ya Muhammad. Dah. Wa izhariddin, dan pula memperzuhikan akan agama. Jadi ketika ni Umar sudah masuk Islam, wadan nabil Islam, yakni menghampiri, yakni masuk ia Umar pada Islam. Nak situ dah tu.
Kerana pehelik belakang tu Umar sudah masuk Islam ni. Wadana dan menghampiri ia Umar, yakni masuklah ia Umar bil Islam kepada Islam. Lepas pada tu wa asyara dan mengisyarat ia Umar ala Rasulillah, di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia bitarki al-ikhtifa, suruh tinggal Rasulullah, ya Muhammad, mun tak ada kena susuk diri dah, mun tak ada kena sembunyi dah, hari ni aku sudah masuk Islam. Lepas tu wa idhariddin, dan pula suruh Rasulullah tu menimu dan penzuhirkan agama Islam. Tak boleh susuk dah. Belum pada Umar masuk Islam, orang Islam tu takutlah, ketalah, gerunglah daripada orang-orang kufar Quraisy, kerana mereka tu menyakiti, wak karut, wak jahat, wak macam-macam zalim pada Islam. Tapi hari ni Umar kata, ya Muhammad, hari ni engkau tinggallah sembunyi menyusuk diri di rumah bagi Daril Arqam atau tempat yang lain, maka engkau memzuhilah dan pula menyaringlah dan menimbulkanlah agama Islam. Lepas tu fa kharaja, maka keluarlah ia Umar. Kalau mau pun keluar. Ya orang kedebel, kan orang bisa. Padahal kota Mekah masa ni orang kedebel sama dia ni Umar Ibn Khattab dengan Umar Ibn Hisham ini Abu Jahal. Dua orang ni orang panggil kepala pengat di dalam kota Mekah dan sama-sama kedebel. Nak kata mungku tak boleh. Pasal bunuh anak hidup-hidup saja ni fok ni. Umar Ibn Khattab pun bunuh anak hidup-hidup ni, kambuh anak hidup-hidup. Ibn Hisham pun Abu Jahal pun macam itulah. Dah kerja saat ni tu orang panggil dia sangat-sangat dahsyat. Kemudian apabila Umar tu masuk Islam, maka Umar suruh Nabi tu tinggal sebenarnya, jangan duk nusuk lagi ya Muhammad. Hari ni berzuhirlah agama, nak berzuhir, nak menimu, nak berzuhir, nak menyata, nak menarai, nak semaya dulu. Duk semaya nusuk di celah-celah batu, celah-celah bukit. Tapi hari ni semaya betul-betul wilahi-lahi, wizuhir-zuhir. Apabila ketika Umar masuk. Sebab tu nak pada orang debel tak? Tapi orang debel pehek agama lah. Kalau orang debel tak pehek agama, tak jadi juga. Supaya kita tengok dakwah masa dulu kan. Masa 30 tahun dulu dakwah tak ada setara mana dah. Bawa mari pokok gedebel pun banyak masuk dalam dakwah. Supaya kita tahu ya. Putih bakong. Putih bakong ni orang gedebel supaya Umar Ibn Khattab dah. Putih bakong dah tua dah 70 80 tak agak dah lah ni. Putih bakong ni orang gedebel dulu ikut ngan mana lah kuasa taning jalan ni. Kalau pak nikah kena adalah tuak masa pok ni. Pok biar tok nebel tok nebel tok menenusing tok yo buat ni. Lepas tu pok teh bakong kalau kulit ni kan. Ke belah balik ke apa orang panggil ni kira tadung ni pok su orang debel masa tu. Belah lekmoh kita luk semua ni orang panggil siapa dia? Orang panggil mulah wengoh. Dah. Ni belah lek Suma ni pok debel lepas tu gi kok nu lagi tu dah. Ada banyak orang lah orang pok debel ni dia jupung pok ya. Tapi apabila tok yo ni apa pok teh bakong ni dia masuk dakwah, dia masuk dakwah. Nak ya atau orang debel ya adalah kelebihan ayat orang debel. Dia masuk dakwah pak saat itu, dia harap habis. Pak saya biasa duk minum tuak sekali, dia biasa minum arak sekali, biasa duk maju di Allah mung dulu aku kali ngamung ya. Dulu aku kali kamu duk minum tuak sekali, lagu gelas sekali, duk mabuk sekali. Dulu kita jahat. Pahala ni aku ni duk lek agama Allah, aku duk dakwah. Lepas tu aku nak ajak mung lah sekali pergi pada agama Allah Ta'ala. Dulu jahat kita boleh buat. Lepas ni agama Allah, buat kebaikan untuk Allah. Kita tak say. Dia harap habis kuku ya. Lepas guya malu kot lah ke dia. Pakat pergi. Pok tak naik betuk menih dulu-dulu. Pakat pergi. Pergi mula-mula dengan paksa ya. Lama-lama dia mau kenih diri ya. Sebab dia orang panggil, dia ada dengan sebab orang panggil malu, kerencai dengan kawan tu nah. Jadi dakwahnya dengan sebab pok teh bakau. Supaya Umar ni lah. Sebab tu orang gedebel, sebab tu orang panggil Nabi ni orang rapik ya. Ada hak gedebel, ada hak berjuru, ada hak bejo, ada hak bekan, ada hak apa? Hak berani. Ada lah dengan Nabi. Ada wa ma'ahu dan serta Umar ni. Apabila Umar tu masuk Islam, maka serta Umar yang duk negara weh Sanusi. Al-muslimun oleh orang-orang Islam. Maka Umar perakat selalu dah tikar, ya Muhammad, engkau tak usah duk sembunyi ya Nabi. Hari ni engkau tak usah tusuk dah. Jangan duk sembunyi lagi. Nak semaya lalu dah. Nak berzuhir, agama berzuhir. Jangan duk takut. Aku masuk Islam dah. Umar katanya. Deh. Biar nak buat apa pun jumpa dengan aku lu. Perih ngah. Lawan semua. Jaga dulu lawan. Perih. Tak cara. Mati. Dah. Apa ni pedai. Dia besar. Akik 3 orang tak agak ni masa tu. Pedai Umar tu. Kita nak akik kita 3 orang ni tak ada. Tak agak. Cuba pergi di Turki. Kita tera kita akik pedai buat ni. Kita 3 orang nak akik tak agak ke pedai buat ni. Dia seorang lah. Dia tu kuat gagah buat ni dah. Maka dia istihar lalu dah. Dia perakat dalam kota Mekah. Hari ni aku nak berzuhirkan Islam. Nak berzuhir agama Islam. Muhammad hari ni aku tak mahu dia susuk dah. Tak mahu dia duk nusuk dah dakwah dia. Tak mahu menusuk di celah batu, celah bukit, celah carak. Tak mahu dah.
Dah. Lepas tu sertakan Umar Ibn Khattab ni Saffaini. Ada dua sah kali Umar daripada orang-orang Islam. Tuan kata, wa ma'ahu dan serta Umar Ibn Khattab al-muslimun, oleh orang-orang Islam yang ada di dalam kota Mekah. Nabi duk dakwah 13 tahun sekali, nyo orang Islam 33 orang. Masa tu 33 orang tak aman lagi. Bukan tak sampai 100, 200, duk lama tu sampai 100 lebih pun itu ni dah. Tak sampai 1000 orang Islam masa ni. Lepas tu apabila Umar tu masuk Islam, korama, Pak orang Islam pun jadi kau berani sebab nak Umar ni dia kedebeh. Kamar ni sekali dengan Umar ni tubik dua saf, tubik dua barisan. Dua saf, dua barisan yang qadimu ahadahuma, yang mengkedatangi ataupun menterpa dan menghadapi ahadahuma akan salah satu daripada kedua daripada dua saf ni, Umaru Ibn Khattab. Satu sah, satu baris, satu barisan, satu saf, yang piping akan dia oleh Umar Ibn Khattab. Wa yaqdimul akhar, dan pula mendatangi ataupun menterpai akan satu baris yang lain pula. Al-akhar ay as-saff al-akhar, akan saf yang lain pula tu Hamzatu Ibnu Abdul Muttalibi, oleh Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Dah. Ialah kena kepada Hamzah Ibnu Abdul Muttalibi, orang yang pimpin sah yang kedua. Yang ni pak saudara Nabi itu. Hamzah ialah bapa saudara Nabi. Hak hindung saat ni belah dada ketika peperangan Uhud. Dah belah dada ni. Suruh hamba dia tu nanti pacung dah. Dia tak ada gaduh point tu ketika ni. Orang duk perang Uhud, perang dia tak ada nak, dia nak paumai dia, ialah Hamzah. Suruh hamba dia tu tikar dengan lembing, lepas lembing, kena di dada Hamzah, rubah terguling. Maka dia mai belah perang kita royak dah. Mai hati Hamzah dia ke mamah. Lepas tu dia siupkan darah, dia hambur darah naik ke langit. Dia marah sangat. Dendam pada orang Islam. Hamzah ni pak darah Nabi. Wala tasal, dan jangan engkau tanya lagi. Kata Umar. Ya dah. Ammana la musyriki Quraisyin, daripada barang yang tercampai ia barang. Musyriki Quraisyin, akan orang-orang kafir Quraisy, kafir musyrikin Quraisy, minal ka'abati. Umar tak sedok tanya lagi lah, daripada barang yang tercapai akan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ni, minal ka'abati, daripada terkeleh, berkeleh kabuk, ataupun duk jadi gapo berkena berkeleh kabuk, lagi pula berasa terlekat di hati. Jadi orang kafir Quraisy apabila dia tahu kata Umar Ibn Khattab ni sudah masuk Islam, maka pok-pok kafir pun jadi pelai dah weh. Nak buat Muhammad gaduh-gaduh tak berani dah weh. Dulu demo kerencai nak buat pada Nabi tu kerana kerencai kepada pok dara Nabi, Abu Talib. Masa Abu Talib dia nak buat gasan-gasan dengan Nabi tak berani. Satunya duk malu kat Abu Talib pok dara Nabi, kerana pok dara Nabi ni jadi orang panggil pembesar juga daripada pok Quraisy. Jadi orang kedebel daripada pok Quraisy. Sebab tu Abu Jahal, Abu Lahab, pok-pok lain lagi nak buat gasan dengan Nabi, nak buat kenak Nabi, nak buat kenak Islam, demo tak tergamak, dia takut pada Abu Talib. Tapi selepas pada Abu Talib tu wafat, Abu Talib tu mati, pok kafir Quraisy mula tinok tu dah. Tinok tak orang Islam, tinok tak orang Islam, kena orang Islam, zoling orang Islam, buat penyakit orang Islam. Tak memang ketika ni lah Nabi sangat-sangat duka cita. Bo mari lepas dah tu, Umar tu masuk Islam. Apabila Umar masuk Islam, jadi berkelai sikit. Jadi terlekat oleh orang kafir tekan, lah Umar masuk Islam lah. Dah. Apabila Umar masuk Islam, tak boleh buat gaduh lah dengan Muhammad ni. Tak boleh buat gaduh lah dengan orang Islam ni. Dah. Id zaka, kenapa jadi munjangi duk tanya? Daripada berkeleh ataupun masa terlekat oleh orang-orang kafir, masa berkeleh kabuk ketika ni. Id zaka, kerana dimakan itu, dimakan mana? Dimakan mana tak molek mazukir min dukhuli Umar Ibn Khattab fil Islam. Kerana dimakan itu, dimakan mana? Mazukir, barang yang tersebut, min dukhuli Umar, daripada masuklah Umar fil Islam, pada Islam ini, hatta ta'sibu ala Umar, hingga mengerasilah mereka itu orang kafir Quraisy ni ala Umar dah, di atas Umar. Dulu pok ni sekali dengan Umar. Muka dulu orang panggil orang sekali, Abu Jahal dengan Umar sekali, Abu Jahal dengan Umar sekali, Abu Lahab dengan Umar sekali, Abu Sufyan dengan Umar sekali. Ketika ni Umar tu becek masuk Islam. Tak turut dah Abu Jahal, tak turut dah Abu Lahab, tak turut Abu Sufyan. Maka fok ni pun nak marah. Jadi masa kelai, masa terlekat lah, maka pisah nak bunuhkan akan Umar Ibn Khattab. Nah, sekat dulu kamar dia kata wallahu a'lam. Kata tu. Berserang batai lah. Yang Allahu Akbar.
ialah suatu perkara nak beza dan nak reject dan nak keluar tengah daripada lafaz tu, daripada bertipunnya jumlah lafaz hak. Betul mufassir mustasil ni terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian mula-mula tu mufassir mustasil dengan adat istisna. Yakni adat istisna tu sendirilah hak jadi mufassir. Seperti misal qamal kaunu illa zaidan. Betul lafaz al-kaunu tu dikatakan isim jamak, dia tu lafaz am. Terkena di bawah dia tu sesuai dengan dua ataupun lebih daripada dua dengan tidak tersepakat. Betul illa tu dikatakan mufassir. Kerana dia tu kerana diri dia tu lah hak keluarkan itu daripada jumlah umum, daripada lafaz al-kaunu. Betul di sini ni dikatakan mufassir muttasil. Oleh kerana illa tu ada hukum kait, ada takut juga dengan lafaz umum. Waktu yang kedua tu mufassir muttasil hak kait dengan syarat. Terus dek. Wak. Kait dengan syarat. Seperti misal akrim bani tamimin ijabuka. Hendak kamu tu buat mulia akan bani tamim jika datang mari daripada akal. Betul. Bani tamim tu dikatakan lafaz am lah, lafaz umum. Terkena di bawah dia tu sesuai-sesuainya dua ataupun lebih. Betul in tu dikatakan adat syarat lah. Dia tu dikatakan mufassir. Dia tu lah hak tu keluarkan orang nak buat mulia tu mereka orang hak datang hari. Orang tak datang tu dah nak buat mulia lah. Pada bani kami. Betul yang ketiga ni mufassir muttasil hak kait dengan sifat. Seperti misal akrim bani tamimin al-fuqaha. Hendak buat mulia oleh engkau akan bani tamim yang oleh rekod. Betul bani tamim tu dikatakan lafaz umum lah. Pernah di bawah dia sesuai-sesuainya dua ataupun lebih dengan tak ada tersangka. Betul al-fuqaha tu dikatakan kait dengan sifat. Dia tu lah hak jadi mufassir. Apa mufassir ni? Mufassir ni nak keluar separuh jumlah daripada jumlah umum. Lafaz tu nak keluar. Nak keluarkan lafaz daripada jumlah lafaz umum tu kan? Ya. Bani tamim tu umum, lepas tu nak ambil bani tamim hak mana? Nak ambil hak al-fiqh hak datang hari tu. Hak tak datang tak ada nak tu kan? Ya. Nak adung jelah Karim. Said. Allahumma salli. Allahumma salli.
dengan kait mukosim kedua ni, mukosim nak kait dengan syarat. Yakni mukosim yang nak kait dengan syarat ni iaitu seperti misalnya akrim bani tamimi, akrim bani tamimi, akrim bani tamimi ijauka. Ini agak mulia bani tamim, agak mulia bani tamim, agak mulia orang bani tamim tu jika mereka datang. Jika ni atau ia tu sebut kita buat mulia bani tamim, mereka datang tak dia. Dan mereka tak datang kok kita tu tak buat mulia lah. Ini dia adalah nak lepaskan seorang yang tidak datang lagi. Maka kita mulia ni orang yang datang lagi. Dan mufasir yang ketiga juga iaitu dia nak kait pada sifat saja. Ini mufasir dia itu dia nak pada sifat. Seperti misal akrim bani tamimi al-fuqaha. Ini untuk mulia bani tamim ni yang al-baikah. Dan nak buat mulia mereka ni orang al-baikah saja. Tak orang tidak al-baikah ni tak buat mulia. Okey, kau kita dah. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhati dah. Wal istisna'ul haqiqiyyu ay al-muttasil. Dan bermula istisna. Ni orang panggil pakai waw istinah lil bayan. Kerana tu baik daripada masalah setengah daripada orang panggil apa dia dikecek mukhassis muttasil tu. Yang pertama orang panggil makna mukhassis saat itu kita mendatang dengan adatul istisna. Itu salah satu daripada mukhassis awal, lagi pula nama al-muttasil, makna kita menyepakkan satu lafaz ni dah tu baik daripada lafaz umum ataupun separuh daripada lafaz umum dengan istisna. Maka dia mau tanya musannif istisna ni gapo hati kita pakai waw istinah lil bayan, jawab amma yuqal tak aja. Wal istisna dan bermula istisna. Musannif nak menyata, nak menerang. Al-haqiqiyyu istisna yang pesing hakiki. Istisna pesing sunguti weh. Lagu mana tengok? Ai al-muttasilu yang pesing berhubungi. Istisna yang pesing muttasi. Apa kau maknanya istisna muttasi? Yakni istisna hak sunguti. Tengok dia nak kata kan. Takrif istisna ni huwa ia al-istisna ikhraju ma laulahu. Nak mengkeluar akan barang, akan lafaz ataupun akan separuh daripada lafaz tu baik daripada lafaz yang am ataupun daripada mustasna minhu. Ikhraju ma nak mengeluarkan akan barang, akan lafaz. Laulahu jikalau tiada istisna. Lafaz ni kalau tak ada istisna la dakhala, jawab bagi lau. Nascaya masuklah ia mani fil kalami ay fil kalami sabiki. Nascaya kalam ni akan termasuk dalam kalam yang terdulu. Mana nahwu al-misali sabiq. Tengok. Perhati weh, jangan dok negara tagih suruh lari. Pok negara tu tagih nak lari. Nah, qama qamal qaumu. Ni kalam umum ni kalam am. Telah berdiri oleh kaum. Kaum mana termasuklah 3 orang naik kota. 3, 4, 5 ni. Tapi al-qaum ni kalau kita pakai dia tu lafaz am, kurang-kurang mik daripada 2. Kalau jamak lain nahung 3 naik kota. Tapi kalau lafaz am ni kena mik di 2 naik ke atas, tidak tersipai min ghairi hasrin. Qamal qaumu telah berdirilah oleh kaum. Illa wa illa. Illa Zaidan. Maka illa ni orang panggil apa ni? Illa ni panggil istisna. Namanya istisnaun. Apa makna istisna? Nak sepakkan lafaz Zaid ni. Nak mengkeluarkan lafaz tu makna ikhraju ma. Ketika ni kena pada Zaidan. Nak mengkeluarkan akan ma. Laulahu jikalau tiadanya tiada illa. Tak ada lafaz illa. La dakhala. Nascaya termasuklah Zaidan di dalam kalam yang sabik. Mana kata Zaid pun berdiri juga. Tapi waktu dengan illa, maka disepakkan Zaid tu baik daripada kalam am ataupun ba'dul jumlah, yakni separuh daripada kalam yang am. Jadi mana kata kalau tak wari illa, Zaid ni cahaya masuk di dalam lafaz am ni juga. Sebab kita kata qamal qaumu telah berdiri oleh Zaid. Zaid tu kita tambah daripada 2.
Umar pun berdiri, Bakar pun berdiri, Hisham pun berdiri, Saifuddin pun berdiri, Nuruddin pun berdiri. Kamu ada Zaid pun berdiri. Tapi apabila kita beri illah, maka illah ni menyepakkan Zaid tu baik daripada setengah daripada lafaz. Herak? Tu baik pada lafaz. Sebab tu panggil istisna. Kalau tidak ada istisna, nescaya kalam bagi Zaid dan lafaz Zaid itu termasuk di dalam kalam qamal qaumu. Tengok. Kama dia kata falistisnaul muttasilu, maka bermula istisna muttasil itu. Nah, Sanusi. Maka istisna muttasil ini huwa sani takrif istisna. Istisna tu makna kata ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam sabiq. Patu istisna muttasil ni gapo dia istisna? Muttasil. Makna kata orang panggil gapo dia kecek mudah-mudahnya, makna menyepak, tapi menyepak yang pesan berhubung. Lagana weh. Huwa iya istisna muttasil. Amin bahau. Baik. Negara Amin, bangun diri dah. Fal istisnaul muttasilu, maka bermula istisna muttasil. Bangun diri Amin. Huwa iya istisna muttasil ni ma yakunu fihi. Ialah barang, ialah istisna. Fihi yang adalah padanya, pada istisna, pada ma ni. Al-mustasna, diri al-mustasna ni, ba'dal mustasna minhu. Ni istisna muttasil. Istisna muttasil ni nak ayat mustasna, dia tu separuh dan setengah daripada mustasna minhu. Deh. Makna kata mustasna, ia tu setengah daripada mustasna minhu, itu namanya istisna muttasil. Wa tarazna, dan telah menyepak oleh kami dan keluar oleh kami bihi ai bil istisna'il muttasil. Dah mengkeluar anil munfasili, daripada istisna munfasil. Jadi nak ayat tak istisna muttasil dengan istisna munfasil ni benda suku-suku. Jadi istisna muttasil mustasna setengah daripada mustasna minhu, ataupun mustasna jenis daripada mustasna minhu. Dan kami nak keluar dengan masalah istisna muttasil ni daripada anil munfasili. Apa? Anil istisna'i al munfasili, daripada istisna munfasil. Gapo dia istisna munfasil? Wa huwa, dan ia istisna munfasil ni ma la yakunu fihi, ialah barang, ialah istisna la yakunu fihi, yang tidak ada padanya pada istisna munfasil ni al-mustasna ba'dal mustasna minhu. Makna kata mustasna bukan setengah daripada mustasna minhu. Nak tengok. Nahwu qamal qaumu illa himaran. Zaidi. Telah berdirilah oleh kaum tu berdiri semua. Dah kaum tu berdiri semua. Illa himaran, malaikat hima yang tak berdiri. Maka himaran tu mustasna. Hima dengan orang tu, orang pengjenis tu lah bukan. Ni. Hak ni kita kata tengok molek hak ni. Fok tidur tadi kita suruh baik baca depan ni. Tak baca kita sekeh kepala lah fok tidur laki tu tadi tu. Tadi kita suruh main baca hati kita sini. Nak tidur sangat lapar sangat nak tidur. Fok tidur tu. Tadi suruh baca sini tak baca stay, pok stay. So baca kali baca pok roti. Berarti molek. Qamal qaumu, telah berdiri oleh kaum illa Zaidan. Zaidan ni orang panggil istisna apa? Lagu ni panggil muttasil. Hak ni orang panggil masuk dalam mukhassis. Illa Zaidan tu masuk dalam mukhassis. Apa mukhassis? Yakni nak menentu dan nak menyepak Zaid tu baik daripada al-qaum. Maka Zaidan dengan al-qaum ni orang panggil dia tu jenis ataupun separuh daripada al-qaumu. Lagu ni orang panggil istisna muttasil. Adapun kita tak istisna munqati' ataupun istisna munfasil, qamal qaumu illa himaran. Illa himaran, himaran tu dengan manusia, dengan kaum tu orang panggil jenis lain. Hema jenis menate, al-qaumu jenis manusia. Maka lagu ni orang panggil dia tu daripada istisna munfasil ataupun munqati'. Tengok. Falaisa minal mukhassisati, maka tiada ia al-istisna al-munfasilu. Istisna munfasil ni laisa, tiada ia al-istisna munfasil anil minal mukhassisat. Ni kata musannif, dia tu bukan dari satu perkara yang mukhassisat, bukan perkara yang nak menyepakkan tu baik daripada separuh lafaz umum.
Ada asal kita ada cara mukhassisat ni satu lafaz yang nak mengeluarkan satu jumlah tu ataupun separuh daripada lafaz tu baik daripada lafaz umum. Tapi masalah mukhassisat ialah lafaz yang nak menyepak daripada lafaz umum, emo dengan ada istisna, wa emo dengan syarat, wa emo dengan sifat. Nah, itu dia panggil perkara yang menentukan mukhassisat. Nah, tengok mukhassisat ni. Khulasah mukhassisat. Dah apa mukhassisat? Satu perkara yang nak menyepakkan satu lafaz. Nak mengeluarkan satu lafaz itu terbaik daripada separuh dari lafaz am ataupun lafaz umum. Cuma dia mukhassisat marang itu terbaik kepadanya nah. Adanya nah. Satu kita kata fal awal. Tulis molek. Jangan nak malah ingat awak ni. Lagi suruh tulis depan ni ke. Al-mukhassisat, nah, al-awal al-mukhassisat itu pesing al-muttasilu. Ada pesing muttasi. Pesing muttasi, pesing berhubungi dengan diri lafaz tu, nah. Ada orang panggil mukhassisat itu dah. Yang pesing muttasi, gapo dia? Dah. Wa huwa nah. Ma la yastaqillu yastaqilu bi nafsi. Lagi pula dia ni bal yakunu mazkuran ma'al am. Wa salasatu aqsam. Ada satu. At-taksis bil bi adati al-istisna. Qama al-qawmu illa Zaidan. Dasar ni at-taksis bi adati syarti. Ada syarat nahwu qaulika akrim bani tamimin in ja'uka. At-taksis bi adabis sifati. Bi qaidis sifati. Sudah so. So gana tu nak buat gana ni. Yuk nak buat gana yuk. Nanti tahu kah tengok yuk. Gana tengok jadi babak molek. Istisna tu al-haqiqiyu satunya. Al-muttasilu. Al-muttasilu. Yang keduanya al-istisna. Dia panggil al-istisna muttasil. Biar nak ukar kau nak cuba ayat lagi. Merang dah tak merang? Tak ada lagi. Munfasil Isna muttasil, ya katanya wahwa ma yakunu barang yang ada. Sanusi hak jatuh lerak tadi. Syafi'i. Bala.
Ada tak? Syafi'i bala. Ada wak nama tanya duk panggil mulut tak ada nah. Mulut ada. Merang tulis merang. Anak dia berak mulut mu'ing. Syafi'i? Berak mulut ya nama? Mukmin betul tak? Salah tulis salah. Tulis dah. Ni pasang tulis dah pasang. Ditaksih dengan ada illah. Zaidan satu jenis daripada al-qaum. Mustasna minhu nah. Maka kam ni dikatakan lafa'am ni. Ataupun mustasna minhu. Lafa'am. Maka al-qaumu ni ila himaran nah. Maka ditaksih bukan jenis kam. Maka dipanggilkan istisna munfasil ataupun dia panggil daripada mukhasis munfasil. Tak kalah dah. Tak kalah dah. Gapo dia tak kalah perhati kau ni weh. Al-mukhassisat ialah daripada perkara-perkara yang menentu. Apa perkara yang menentu? Yakni perkara-perkara yang nak menyepokkan satu lafaz tu baik daripada lafaz am. Ana ngata ke bing? Tidur acak mi dah. Rakyat itu duduklah nyata dah. Al-mukhassisat ialah lafaz mukhassisat, lafaz yang ditaksihkan akan dia. Ditaksihkan akan dia saat itu. Makna lafaz yang nak menyepok daripada apa? Daripada lafaz hak umum. Nak buaikan setengah lafaz ni tu baik daripada separuh lafaz umum. Kemudian al-mukhassisat yang pertama al-mukhassis al-muttasil. Yang kedua al-mukhassis al-munfasil. Kemudian mukhassis muttasil takrif dia apa dia? Wa huwa dan ia al-mukhassis muttasil ni. Satu lafaz yang nak menyepokkan setengah lafaz ni tu baik daripada separuh lafaz am, maka orang panggil mukhassis yang muttasil ni ma la yastaqillu bi nafsih. Barang yang tidak terasing ia barang dengan diam. Makna kata yang nak asing nak lepas dengan diri dia tak boleh. Ada bal yakunu mazkuran ma'al ami. Bahkan adalah ia ma ni. Mukhassis muttasil ni
disebut akan dia dengan lafaz am. Makna kata mukhassis ni, ia kena duduk di dalam jumlah bagi lafaz am. Tapi ia nak suku sakat pada jumlah lafaz am tak boleh. Tapi dia tu untuk nak menyepok ya satu lafaz ni tubik pada lafaz am. Tapi dia tu bukan suku sakat daripada lafaz am. Ha, tengok. Wa huwa salasatu aqsam. Ha, tengok. Fal awal at-taksis bi adatis istisna. Yang pertama ditaksih disepok tubik dengan adat istisna. Ha, tengok. Nahwu qamal qaumu ni. Qamal qaumu illa Zaidan. Telah berdirilah oleh kaum. Satu kaum, satu puak ni berdiri. Illa Zaidan, malaikan Zaidan. Ha, ni orang panggil taksih ni. Ni namanya mukhassis ni. Ha, ni orang panggil mukhassis ni. Illa namanya mukhassis. Menyepokkan Zaidan. Zaidan orang panggil ba'dal lafzi. Separuh lafaz. Maka disepokkan lafaz Zaidan tu dengan illa. Maka illa ni orang panggil mukhassis muttasi. Makna kata dia tak ada terlucuk daripada lafaz am. Disebut akan dia lafaz am. Dia nak asing pada lafaz am tak boleh. Tapi dia tu mentaksih, mensepok, mengeluarkan lafaz Zaidan ni tubik daripada lafaz umum al-am. Kan al-qaumu. Jadi asal kita ingat tilik pada istisna. Qamal qaumu. Telah berdiri oleh kaum. Kaum tu berdiri. Kamu ada kaum berdiri, mahal kata Zaid tu masuklah kaum juga. Maka waqri dengan illa. Illa ni panggil mukhassis. Satu lafaz yang mengeluarkan Zaidan, menyepok Zaidan, tubik daripada lafaz am. Kalau dalam nahwu orang panggil istisna. Hak ni panggil istisna enggak, tapi lafaz yang baru, nama baru dia panggil mukhassis. Dah ke? Satu lafaz yang nak mengeluarkan akan Zaidan tubik pada al-qaum. Yang kedua, sepok dengan adat syarak. Nah, adat syarak. Dah lafaz umum, patut nak sepok dia dengan adat syarak. Nah, akrim bani tamimin. Buat mulia engkau akan bani tamim. Hak kau mulia engkau buat baik ni. In ja'uka. Ni dia panggil taksir ni. Jika datang akan kamu tu, dah datang mereka itu akan dikau. Kalau mereka datang akan dikau saat itu, maka engkau buat baik lah. Kalau hak tak datang, tak usah buat baik. Maka in ja'a ni dia panggil mukhassis. Mengeluarkan banu tamim hak datang. Kalau banu tamim hak tak datang, mu tak usah buat mulia. Maka inja'an dipanggil mukhassis yang mengeluarkan banu tamim hak datang itu al-ja'ina, engkau buat mulia. Yang tiga mukhassisnya kait dengan sifat. Akrim bani tamimin al-fuqaha. Nah, fuqaha ni orang panggil apa? Orang panggil mukhassis juga. Ni orang panggil mukhassis ni. Ni orang panggil mukhassis, tapi mukhassis tu dengan sifat. Menyepokkan banu tamim itu dengan sifat. Maka lafaz akrim bani tamim ni beribu, beratus ribu wadah nah di kawasan Mekah tu berpuluh-puluh ribu. Tapi hak engkau buat mulia, hak aling alif fiqh ya. Kalau hak tak alif fiqh, engkau tak usah buat mulia. Maka ketika ni orang panggil disepokkan bani tamim, hak al-fuqaha ni tubik daripada bani tamim ghairul fuqaha. Tengok. Kemudian al-istisna. Mana al-istisna? Tubik daripada illa Zaidan. Taksih yang pertama istisna. Kemudian istisna hakiki, orang panggil istisna muttasi. Kenapa? Kerana mustasna minhu tu jenis tullah. Benda tullah. Tengok benda tullah kau anda tengok. Wa huwa ma yakunu fihi al-mustasna ba'dal mustasna minhu. Ialah mustasna, ialah separuh daripada mustasna minhu. Adalah padanya pada barang pada istisna. Al-mustasna ialah mustasna dia ba'dal mustasna minhu. Setengah daripada istisna. Setengah daripada mustasna minhu. Mana? Nahwu qaulika qamal qaumu illa Zaidan. Kalau dia qamal qaumu illa Zaidan, maka illa tu orang panggil taksiskan akan Zaidan tubik daripada al-qaumu. Kalau dia Zaidan ketika ni illa Zaidan, orang panggil istisna apa? Istisna hakiki. Ataupun orang panggil istisna apa? Istisna muttasi. Karena diri Zaid hak yang diistisna, hak yang disepok tubik oleh lafaz illa, dia ni separuh dan sejenis lafaz al-qaumu. Maka istisna apabila istisna saat ni mustasna dengan mustasna minhu tu satu jenis, orang panggil istisna muttasi dan termasuk di dalam adab mukhassis ataupun daripada perkara mukhassis di dalam ilmu usul fiqh. Dan istisna munfassil apa? Ma la yakunu fihi al-mustasna ba'dal mustasna minhu. Makna kata istisna saat itu mustasna dengan mustasna minhu bukan jenis tulah. Nah, benda lain-lain. Mana tengok? Nahwu qamal qaumu illa himaran. Telah berdiri oleh kaum malaikan himar. Maka himar ni bukan separuh daripada al-qaumu. Maka istisna illa tika ni orang tak panggil istisna muttasi, tak pakai istisna gawa. Istisna yang muttasi lagi pula hakiki kerana apa? Kerana lafaz himaran dengan al-qaumu tu jenis lain-lain. Apabila jenis lain-lain,
Orang tak panggil istisna muttasil, dia panggil istisna munfasil ataupun mukhassis hak munfasil kat dulu. Kama dikata wallahu alam. Muhaimi boyak kami. Allahu akbar. Sikit ni sikit dah. Dan lepas tu at-tauqidu ni dengan makna muakkidu. Dengan makna muakkidu. Jadi yang ni min itlaqi masdari wa Biar dengar sikit dah. Ismil fa'il. Yang ni dilak kepada masdar tapi hendak kepada isim fa'il. Dan tauqid ni madi dia daripada akada yu'akidu ta'kidan. Yang ni satu perkara hendak memperkuat akan jumlah. Yang nak kuatkan jumlah satu jumlah tu. Perkara yang nak memperkuatkan satu jumlah. Mana kita bisa hak takkid hak pada isim ni, nak takkid pada isim ni seperti misal jaa zaidun. Ini telah rata oleh zaid ialah je. Maksud kalau hak zaid yang kedua tu. Zaid yang kedua tu dia nak takkid. Dia nak cerak zaid yang pertama tu hak zaid dia nak ialah zaid tu. Dia nak cerak zaid yang kedua tu. Zaid yang kedua tu nak cerak zaid yang pertama. Ataupun dia nak takkid pada fi'il seperti misal takkid pada fi'il ni qama zaidun. Ini telah berdiri oleh zaid. Maka qamah yang kedua tu yang nak takkid, yang nak cerak akan qamah yang pertama. Ataupun takkid ni pada huruf. Misal ni'mar rajul. Maka ni'mah yang kedua tu dia nak takkid, nak cerak ni'mah yang pertama. Okey Allah Taala. Nikmat sorry Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara tauhid. Betul tauhid ni kat ni memang ada tiga wajah. Wajah yang pertama ni baca at-tauhid ni. Yang ni baca at-tauhid ni akan lorak fusha. Betul yang wajah yang kedua boleh baca at-taqid. At-taqid. Betul lagi pula wajah yang ketiga ni baca at-taqid. Yang ni lorak yang dok. Betul lagi pula tauhid di sini pangkalnya mana muakkid, pangkalnya mana isim fa'il. Di sini ni min itlaqi masdar iradat ismil fa'il. Jadi itlaq kepada masdar tapi hendak tu nak kepada isim fa'il. Betul lagi pula tauhid ni daripada fi'il madiyah akada yu'akidu ta'kidah. Yakni ta'kid ni yakni satu perkara yang memperkuatkan satu jumlah kalam. Seperti misal ja'a zaidun zaidun. Betul tauhid ni kau ni dia ada ulai fa'aya. Kalau tauhid ni dia ada ulai fa'il dan fa'il dia tu pada lafaz isim dan pada lafaz fa'il dan pada lafaz ra. Betul pada lafaz isim ni mana seperti misal ja'a zaidun zaidun. Betul zaidun yang kedua pun nak buatkan zaidun yang pertama. Tu lagi pula apa? Dia ulai kan, dia ulai fa'il tu pada lafaz fa'il. Baik pada lafaz fa'il mana seperti misal qoma zaidun. Betul qoma berdiri itu zaid. Betul berdiri yang kedua tu nak memperkuatkan jumlah zaid yang pertama berdiri yang pertama. Betul ada ulang kali pada haraf. Seperti misal nikmat ar-rajul. Okey tak lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Au i'adatul awwali bi muradifihi. Dulu ya kata taukid terbahagi pada dua, ada taukid lafziyu, yakni taukid ataupun memperkuat yang dibahasa akan dia kepada lafaz. Dan taukid yang kedua dibahasa kepada makna. Tengok. Kemudian taukid yang pesing lafaz, mana kita ulai alif dengan lafaz tulah. Maksud lafaz zaidun, lafaz na'am, ataupun lafaz nikmat, ataupun lafaz qoma. Mana ulai kali, ulai balik lafaz tulah. Mana nak? Fal awwalu ya kata taukid lafaz yang pertama i'adatul awwali bil lafzi, yakni kita ulang balik lafaz pertama dengan lafaznya lafaz pertama ataupun dengan ain lafaz pertama. Tu dia panggil taukid lafzi. Lagi pula yang pesing i'adah lafaz ke lafaz. Lafaz dengan lafaz nah. Qama zaidun. Masalah.
Qama Zaidun Zaidun masalah. Tu orang panggil mengulang lafaz pertama dengan diri lafaz pertama. Lagi pula fal lafziyu atas pada i'adatul awwali, yakni i'adatul awwali bi muradifihi. Yakni kita mengulang balik lafaz pertama bi muradifihi dengan lafaz yang berlaininyo. Berlaini bagi al-awwal tak mana molek. Bi muradifihi dengan lafaz muradifnya, muradif bagi al-awwal, yakni lafaz berlaini dengan lafaz pertama. Tapi makna tula, makna satu, makna sama. Hari dah. Jadi mengiadahkan lafaz dengan lafaz yang pertama tu bahagian pertama. Dan taukid lafzi ada juga i'adatul awal, mengembali mengulang lafaz pertama bimuradifihi dengan apa? Muradifnya dengan berlaininya, berlaini lafaz pertama. Tapi makna tula. Hari dah. Tapi makna tula. Tengok. Nahu mana kaja'a labisa asadun. Kaja'a labisa asadun. Telah datanglah ia. Labisa asadun. Mendiami oleh singa. Jadi ja'a dengan labisa orang panggil takkid. Labisa mentakkid pada lafaz ja'a. Tapi dengan lafaz muradif. Ataupun lafaz yang pesing lain. Lafaz berlain ni. Tapi makna labisa dengan ja'a tu berlebih kurang makna tu lah. Kamu dia takkid lagu ni panggil masuk dalam taukid lafzi juga weh. Deh masuk dalam taukid lafzi, taukid yang bahasa lafaz yang pesing bertutur. Lafaz berlain ni ja'a dengan labisa lafaz lain ni, tapi makna tu lah. Ana tengok. Kaja'a labisa asadun, telah datanglah ia. Labisa asadun, mendiamilah oleh asad dan singa. Ni orang panggil mengulangi lafaz labisa tu berlain ni lafaz tapi makna lebih kurang. Tengok. Wajalasa qa'ada Zaidun. Wajalasa qa'ada. Jalasa, lepas tu ulai pula dengan qa'ada. Orang panggil lafaz muradif di antara jalasa dengan qa'ada. Tapi makna jalasa, makna duduk. Qa'ada pun makna duduk. Ini orang panggil muradif. Mengulangi lafaz pertama, bukan dengan lafaznya, bukan dengan tapi dengan muradif. Awak lafaz lain tapi makna tu lah. Gitu. Tu dia. Lagi pula. Wa ni'ma jira. Ni'ma jira tu orang panggil seolah-olah ni'ma jira tu makna ni'ma, sebaik-baik ia. Ataupun na'am. Na'am tu tak apa baca na'am. Wa na'am jira. Wa na'am tu dia terjawab daripada perkataan mereka kata memang kerana dia jawab daripada istifham. Seolah-olah dia mau tanya, alam yakum Zaidun, adakah berdiri oleh Zaid? Dia jawab na'am. Jira, ya, na'am jira. Maka na'am tu orang panggil lafaz lafaz yang pertama. Patut diiadah kembali dengan muradif jira. Maka jira tu orang panggil taukid pada lafaz na'am. Tapi lafaz yang berlain ni tapi makna tu lah habis kat tu. Wa innama ji'a bihi. Dan sesungguh dibawa datang dengan dia aibit taukidil lafzi. Dibawa datang dengan taukid lafzi. Derah-derah je weh. Kenapa dibawa datang taukid lafzi? Liqasdit taqriri. Kerana kosak nak menetapkan akan dia. Nak wih kuat lagi. Sebab ja'a Zaidun. Datang oleh Zaid. Sabit datang bagi Zaid. Lepas tu Zaidun. Oh Zaid sungguh. Bukan hamanya. Bukan kitab dia. Bukan katibuhu. Nak wih kata Zaid sungguh datang. Bukan penolong dia. Bukan daripada jurubahasa dia. Bukan tujuh menulis wih dia. Tak. Zaid sungguh sebab tu okey. Ja'a Zaidun, Zaidun. Qasak wi Zaidun dua, qasak nak menetap kata hak yang datang tu Zaid sungguh. Bukan hamba dia, bukan gulamuhu, bukan katibuhu penulis dak. Atau nak liqas ditaqrir kerana nak mengqasak nak menetap. Au khaufil nisyan. Ataupun qasak takut lupa. Takut dia mata Zaid datang ke hamba dia. Kata ja'a Zaidun Zaidun, takut kita lupa. Zaid ke dia datang tu. Maka qasak takut terlupa. Maka beri pula dengan satu lafaz sazilan. Au adamil isra'i, ataupun qasak ketiada isra'. Kerana orang tak dengar mana ke tak baik dengan mata ja'a Zaidun datang Zaid. Ya orang pula Zaidun. Nak wi orang tak dengar mana tu tak baik dengan mata nah. Dia tu puasa nak baik dengar. Kau mana weh? Ja'a Zaidun orang tak dengar mana? Payah orang Zaidun. Sekali lagi. Payah. Supaya nak wi orang tu dengar wi kuat. Baik dengar. Perhati. Piyah hak datang ni. Au adamil i'tina. Ataupun qasak. Ataupun ketiada agawa. Qasak tu kerana ketiada i'tina. Apa i'tina? Tidak mengamat-amati. Minas sami'i. Daripada pendengar elak. Negara InsyaAllah. Negara. Ngat kitab.
Tengok dah. Kamar ni kita tara taukid. Nah, taukid ni kita kata bahasa taukid. Nah, taukid dua weh. Taukid yang pertama nah, taukidun lafziyun. Taukid lafzi. Ai taukidun mangsubun. Perhati molek. Tak agak sabar. Sakit kaki pun sabar dah. Puji ya saya tu akhir. Nak boleh aling sorang-sorang kau. Bukan dia senang weh. Sakit kaki, sakit lutut, kekal lutut kaki. Dah. Saya kan nak aling. Kan nak aling saya dia tak ada dia kata boleh dengan aling duduk dia aling dah. Duduk dia kaya dia tak ada dah. Sakit lutut, bekak lutut, gatal putih, bekak putih besar sebelah kan macam. Tak boleh aling. Dia tak ada teman duduk orang ni aling tak ada. Mai duduk saja aling, duduk kaya tak ada. Tak ada. Kena susah. Susah payah tu uji Uji Bapak demo jalan dah ni dok kekal lutut jelah. Payah pok jing pun je suka tengok tu akhir. Deh. Dia tahu tu pok ni nak masuk surga, nak jaga kaki masuk surga buat dia murih sangat tu. Baca-baca ayat kursi banyak ke ni. Dok pon nak ayat kursi aduk tak ada sakit pun ayat kursi banyak. Wakas 9 weh. Baca ayat kursi banyak, baca sapu lutut, sapu tubuh kita semua tu. Nah. Jangan duk jadah ngaklah. Satu. Agak panggil taukid kawan ni, taukid lafzi wa huwa nah kismah ni. Dua bahagi. Satu i'adatul al-awwal bil lafzihi. Bil lafzihi. Jangan duk galak sangat. Tetep hari wah, kurang sikit wah. Pihak fok ni kurang sikit lah ni. Satu dah nak kekeh fok demo belaka ni. Kurang sikit pihak galak kena orang tu dulu. Kurang sikit lah ni, kurang dulu. Ni masalah ni turun dulu. Qama ada Zaidun. Ada qama Zaidun. Qama Zaidun. Berlaku taukid lafzi pada fi'il. Pada fi'il. Dua. Taukid lafzi ke i'adatu al-awwal betul-betul kurang galak sikit, kurang menahau sikit weh. Buat tua-tua semua mai bola deh. Apa itu kau kamcak ke apa ni? Tetapi makna tula. Seperti nahwu qaulika jalasa qa'ada Zaidun. Dah. Taukid lafzi bi muradifihi. Kemudian dah. Lafzi kat ni tu nah. Satu. Li qasdi takrir. Yakni qasa nak menetap. Menetap. Takut orang suka Qama Zaidun. Nak menetap. Dan pula kerana nak menetap dan pula takut daripada apa dia? Takut daripada
Wari taukid tu kan apa dah? Kerana dah. Takut lupa. Li khaufi an-nisyan. Kosaknya takut terlupa. Kosak takut lupa. Wama Zaidun Zaidun. Misal ni lu. 3 takutnya. Kosak apa nah? Wari taukid tu li adami. Kosak kerana tiada isra'. Tak ada berngah. Wal istiwa apa ni? Adamil isra' wal i'tina' minas sami'i. Kata-katanya nahu qaulika qama Zaidun Zaidun Zaidun. Tak kalah nah. Kamar dia kita ada cara taukid. Taukid tu ada dua, ada taukid lafzi dan taukid maknawi. Maka taukid lafzi tengok. Taukid lafzi ai taukidun mansubun ila lafzi. Taukid dibasa pada lafaz. Perhati weh. Ni nahung dia payah juga, nak tahu mudah pun payah juga. Ngaji nahung 7 tahun tu bawah. Kalau ngaji tak sungguh 10 tahun tak ada hangkai lagi. Tapi kalau ngaji sungguh 7 tahun tu boleh hangkai dah. 5 tahun boleh hangkai dah. Kodah-kodah. Lepas tu kalau kita ngaji tak perhati, ngaji tak ngapa ni 10 tahun tak boleh hangkai lagi nahung. Boleh ngaji tu boleh ngaji lah. Tapi nak dalami, nak jadi amati, nak jadi halusi dalam nahung tu payah sikit. Kama dia kata taukid lafzi ni, taukid yang dibasa kepada lafaz ni wahwa kisman, ada dua. Taukid lafzi ni ada dua pula. Ni baru temu ni masalah ni. Hak ni kalau dalam kawakid tak sebut masalah ni. Dalam kawakid tak sebut nisa ya. Di dalam mukhtasar sebut nisa. Ada pun ni tak sebut. Mari jumpa dalam Azhari katanya taukid lafzi ni terbahagi dua pula. I'adatul awwali bil lafzi. Yakni mengulang alik lafaz pertama dengan di lafaz pertama. Makna mengkembali lafaz pertama dengan di ainyo ing lafaz pertama nak nahwu qaulika qama Zaidun. Tengok ulang. Qama ulang pula lafaz pertama dengan di lafaz pertama. Tengok qama dengan qama jenis itulah. Makna ulang hak lafaz kedua gi serupa dengan lafaz pertama. Ain bagi lafaz pertama, diri lafaz pertama. Lagu ni orang panggil takkid lafzi ataupun taukid memperkuat dan memperkukuh yang bahasa lafaz. Dah berlaku taukid lafzi pada fi'il. Duanya i'adatul awwali bi muradifihi. Mengulang alik lafaz pertama dengan lafaz berlainan. Muradif, lafaz berlainan. Tapi makna tu tulah. Mana tengok. Nahwu jalasa. Patut pula. Qa'ada. Jalasa qa'ada. Ni orang panggil ulang lafaz kedua. Dengan berlafaz lainan ke lafaz tu lah. Orang panggil i'adatul awal bimuradifihi dengan lafaz berlainan. Tapi makna qa'ada dengan makna jalasa mana duduk belakang. Maka apabila kita ulang ke lafaz qa'ada, orang panggil berulang tu lafaz lain-lain. Tapi makna tu lah, lagu ni pun orang panggil taukidun lafzilun. Qa'ada mana duduk. Jalasa mana duduk. Jalasa qa'ada Zaidun. Ni orang panggil lafaz taukid lagu ni pun taukid lafzi. Kama dia ada orang lagu ni. Qama Zaidun. Jalasa qa'ada Zaidun. Ataupun qama Zaidun qama amrun. Mengulangi lafaz pertama dengan diri lafaz pertama. Ataupun ulangi lafaz pertama dengan muradifnya. Gapo tujuannya? Liqas ditakrir. Kerana kosak nak menetak dan meneguh. Takut orang kata nak. Tengok. Qama Zaidun. Zib diri ke hamba ya. Zib diri ke gulamuhu. Jadi orang duk wawih kata. Qama Zaidun. Orang duk wawih. Zaidun ni zib diri ke? Kata qama gulamuhu Takut hamba ya berdiri ke? Qama katibuhu ka? Ataupun yang berdiri tu penulis zib. Takut orang duk was-was. Dan kesamaran kata. Hak yang berdiri bukan zib sungguh. Maka kita pun datang lagi. Zaidun. Zib sungguh. Maka wari Zaidun kedua ni untuk nak menetaknya. Ataupun takut kita terlupa tazik sungguh ke tak berdiri. Ataupun takut orang tak dengar daripada cakap pening. Takut orang tak dengar, tak ada perhati, tak amati pada kata ini. Kita pun kata, qama Zaidun. Maka zik sungguh berdiri. Orang pun dengar, qama Zaidun. Tak dengar nak. Zaidun. Maka supaya kita takut orang tu lupa ataupun orang tak dengar mana, tak amati, kita mendatangkan dua lafaz supaya takkid qada tu dulu. Kami kata, wallahu a'lam. Pada dulu dah. Lepas tu so tadi dia masuk dalam dah. Apa nak bagi gapo perkara pokok ni. Tak perlu tak itu lagi, nanti kita cari masa sikit.
Masa nak itu pokok ni sikit. Ni lama dah pok kita pun tak ada main bet ni. Dengan ni hak baru ni sahabat-sahabat mari di hak pik ni poi boleh hadir dah ni. Lama kita tak ada duk main masalah lagu ni duk main le pondok ni lama. Apa kalau demo duk nak main sungguh kan tak apa. Dah. Kita tengoklah lek mana nak gebah, lek mana nak je, demo nak terak boleh. Dah, nak terak kita tak ada nak terak, demo duk nak terak nak main dengan pok kita ke, bolehlah nyanyi takut kan makan tak habis tu ya. Hak orang ada nak main tu. Dah kita pun tak ada turun le Medan ni, Medan cara sungguh tak ada lama dah ni. Ni rasa nak turun ada demo duk main bet ni. Main bet ni masa nak turun lah. Lepas tu tengok paling pok kita ni 100 orang ada wali 2 orang, wali 2 orang. Pas wali 2 orang ni hak Tuhan tak tolak doa. Lepas tu Tuhan nak jetak je jetak. Kalau kita yakin jika ada wali 2 orang hak Tuhan tak tolak doa. Dalam kita ni. Apabila kita baca doa sekaligus ramai-ramai, minta ke Tuhan. Dia boleh tengok. Tapi benda ni tak ada main lama dah. Dah. Lepas ni kita nak panggil letak ketiga, kita panggil pok sakit masuk duduk tengah, tahap 3. Medan selatan gajah kita tok. Tak apa, insya-Allah. Kalau dia nak bet tu, dia nak kacau lagi, boleh. Dah. Kita buat nanti masa luar sikit. Masa luar sikit. Lalu duduk tak kerti lagi, duduk sakit kepala lutut lagi, terus kita buat tengok jadi dak. Dah. Tapi lama dah benda tak ada main tu lama benar dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kafi mazidah ya rabbana. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil akrimna bit taqwa wa jannah wa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan.